Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya bersama Atika Latin akan membentangkan tajuk delinquency, the measurement of delinquency. Ya. Okey, mula-mula ni before kita discuss pasal the measures of delinquency ni, dia sangat penting untuk kita tahu dua perkara penting, tapi dia ada konsep yang berbeza. Macam contoh a measure of incidence dengan prevalence measure. Okay, measure of incidence ni incidence data yang bagi tahu kita tentang berapa banyak perlakuan tu berlaku. Dan measures of incidence prevalence ni pula dia berkaitan dengan statistik yang menunjukkan proportion population yang terlibat dalam aktiviti tu. Okey, RES data ni dia terbahagi kepada dua kategori yang terbesar. Macam contoh index offences dengan non-index offences. Okey, fokus dekat sini, index offences ni dia terbahagi pula kepada dua section yang lain. Okey, kita just fokus dekat sini index offences macam terbahagi kepada dua, iaitu violent and non-violent offences. Jadi data yang diperolehi untuk menunjukkan RES data ni adalah daripada UCR, iaitu Uniform Crime Report yang diterbitkan oleh FBI di seluruh USA. Macam data ni berkaitan dengan crime yang berlaku dekat USA. Jadi data ni boleh membantu banyak research dan studies untuk menunjukkan salah satunya adalah delinquency yang kita pelajari sekarang. Okay, next adalah arrest pattern. Arrest pattern ni adalah pattern crime yang yang menunjukkan perbezaan antara tangkapan tu, apa yang membezakan diorang. Okey, dia terbahagi kepada tiga. Apa yang kita tengok dekat sini adalah tiga perkara, iaitu melibatkan gender, race dengan age. Okey, gender ni pula, bila kita perhatikan dekat gender, kita boleh tahu dan kita dapat analisis daripada data yang diberikan dalam buku ni sendiri. Kalau anda baca, lelaki lebih more apparent daripada perempuan untuk indeks violent dan non-violent yang bawah indeks offences tu, dengan ratio 4.1 dan 2.1. Okay, macam mana kita tahu yang jenayah apa yang dia buat dengan ratio 4.1 dan 2.1 ni? Macam yang kita tahu, lelaki ni lebih attend untuk buat jenayah yang lebih banyak berbanding wanita, seperti crimes offences ataupun kecurian. Namun jenayah yang biasa dilakukan untuk perempuan ni pula prostitution, pelacuran dengan larikan diri daripada rumah. Jadi ini mungkin disebabkan sikap paternalism yang berlaku terhadap females tu, perempuan yang melarikan diri tu, disebabkan oleh tanggapan daripada komuniti ataupun family tu sendiri. Dan yang seterusnya adalah race. Okey, race ni kita boleh tengok sini ketidakseimbangan penangkapan daripada belia black youth lebih tinggi untuk sesetengah crime berbanding macam race yang lain. Macam contoh whites ke, lepas tu
American Indians ke ataupun Asian Indian, black lagi tinggi daripada others. Mungkin disebabkan prejudice dan bias against black youth ni sendiri. Sebab kita boleh tengok data dekat sini, lebih 1,88,376 tangkapan untuk white people, dengan keseluruhan offences sebanyak 29 yang dicatatkan dalam tu. Itu lebih sedikit berbanding yang black youth punya tangkapan. Jadi dia melibatkan lebih kurang 30.9% daripada tangkapan tu adalah black youth. Macam tu. Dan seterusnya adalah age. Okay, desistance effect occurs at before 18 when juvenile offenders are mature out of crime. Okay, this is desistance effects ni bermaksud jenayah tu berhenti berlaku pada umur 18 ataupun sebelum 18. Ni sebabkan peak age untuk tangkapan tu berlaku pada umur 17, 18 dengan 13 dan 14. Dekat situ kita boleh tengok kalau tengok data, kalau tengok jadual table, dekat situ kita boleh tahu yang pada umur 17, 18 dengan 13, 14 ni tangkapan tu paling tinggi lah. Jadi kita boleh tengok dekat situ itu adalah peak age of arrest. Jadi kesalahan ataupun offences yang selalu dilakukan adalah crimes and property dan juga melibatkan violence in that offences. Violence in that offences ni selalu dilakukan pada umur 13 hingga 14 tahun. Jadi kenapa pada masa tu pada masa jenayah tu berhenti dilakukan pada umur ataupun sebelum 18, kita patut macam jadi curious kenapa dia berhenti melakukan jenayah tu. Jadi konsep ni akan diberikan melibatkan jenayah dan delinquencies ni akan didiskuskan pada chapter yang ke depan lagi. Okay, next. Okay, juvenile court data ni pula melibatkan kes, banyak kes yang dilakukan oleh remaja sekarang ni. Dia akan terus ditujukan kepada juvenile courts lah. Macam yang kita tahu, yang kita belajar di delinquency sebelum ni, jenayah yang dilakukan budak bawah umur akan terus ke juvenile courts. Dia tak terus ke dewasa punya courts. Jadi kita ada macam lebih kurang 69.3% tu direferkan terus kepada juvenile courts untuk proses yang seterusnya. Manakala sesetengah kes tu dia just handle dalam police department, ada adult criminal court ataupun welfare agencies. Okay, 20.8% daripada tangkapan yang telah dilakukan pada tahun 2006 mengikut Uniform Crime report, kes tu dihandle oleh police department tu sendiri. Mungkin dia melibatkan just bagi warning ataupun just semi official ataupun informal manner saja. Jadi dia just bagi warning. Dan sebanyak 8.2% daripada tangkapan tu juga ia dirujuk kepada adult criminal court dalam kawasan yang dilakukan. Okey, nanti saya akan jelaskan. Okey, taklah, jelaskan teruslah. Okey, kenapa sesetengah juvenile courts ni offences ada yang dirujuk kepada adult criminal courts ni sebab daripada 13 state dalam USA punya, dia anggap
umur 17 ni adalah umur maturity. Jadi dia tak berada di bawah juvenile penal court lagi. Jadi dia akan terus refer to adult criminal court. Dan kes yang berlebihan tu akan just terus kepada welfare punya agensi ataupun dia boleh dihandle kepada unit polis yang lain. Tapi juvenile court ni selalunya banyak caseload yang akan meningkat dia ikut umur offenders, pelakunya. Okey, macam contoh banyak kes yang melibatkan, macam contoh tahun 2004 kadar kes pada untuk umur 17 tahun ni melibatkan 112 per 1000 berbanding 4 per 1000 untuk umur 10 tahun dan 62.1 per 1000 untuk 14 tahun. Jadi kita boleh tengok data kat sini, umur 17 tahun lagi tinggi berbanding 14 dan di bawah sekali tu adalah umur 10 tahun, maafkan saya. Jadi juvenile courts ni akan handle banyak kes lah yang belia bawah umur 16. Sebab macam yang saya cakap tadi, 13 state dalam USA ni dia consider 17 tu adalah age of maturity atau apa semua tu. Okay, next adalah self-report data. Okay, dalam self-report data ni kita akan tengok kepada liability and validity issues or concerns that kita patut tengok dalam report tu. Okay, self-report ni dia measures dia akan tanya juvenile tu sama ada dia pernah buat tak offences tu sekali ataupun banyak lagi perkara yang dia buat tapi tak direkodkan. Jadi sesetengah juvenile ni dia tak akan directly mengaku terus yang dia buat, dia tak akan mengaku yang dia buat lebih pada sekali kesalahan offences tu sebab dia takut behaviours dia tu akan buat orang takut dan dia orang pun boleh dikenakan tindakan ataupun ditangkap oleh pihak berkuasa. Jadi detail yang ada dekat self-report data ni boleh digunakan dan dia valid untuk digunakan. Jadi namun untuk kegunaan data ni macam yang kita tahu belia ataupun remaja bawah umur ni selalunya dilindungi oleh kerajaan bagi bawah abuse on human subject. Sebab kita boleh tengoklah jaranglah perkara tu berlaku, researcher tu dia boleh buat apa tu kita panggil macam apa tu soalan yang kita nak bagi tu kan dekat juvenile tu tanpa dapat kebenaran ibu bapa. Sebab researcher ni kita perlu dapatkan kebenaran parental approval ataupun penjaga sebelum juvenile tu dibenarkan untuk menjawab soalan yang boleh menjadi backfired kepada him or her. Next adalah melibatkan conclusion dalam report studies tu sendiri. Apa yang kita tengok dekat report studies ni adalah melibatkan gender and race. Macam yang dekat arrest pattern tu kan. Arrest pattern ni kita boleh tahu yang males lagi delinquent daripada females dengan statistik dan ratio yang telah saya tunjukkan tadi. Dan seterusnya bagi race pula kita boleh tengok kalau observe lagi data dan report dalam buku ni kita boleh tengok basically in conclusion
whites and blacks ni dia arrested in equal proposition dalam lebih kurang angka yang sama untuk crime yang sama. Jadi dia tak ada banyak sangat bias ataupun prejudis. Last sekali adalah melibatkan social class. Okay, social class ni pula dalam self report ni kita kena ada sikit relationship between social class dan delinquency, sebab macam kita tahu status yang dipegang oleh youth tu, sama ada dia orang kaya mestilah dia dilindungi dan dikurangkan hukuman kepada belia terbabit. Dan delinkuensi ni selalunya dilakukan oleh belia yang cemerlang dalam sesuatu komuniti, sebab itu bagi find outkan dia punya perasaan stres ataupun tu. Okey, saya serahkan pembentahan seterusnya kepada Atikah. Okey. Okey. Ini apa ni? Sekejap. Sekejap ya. Okey. Okey, terima kasih kepada saudari Nurbaya atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan pada petang ni berkenaan dengan tajuk cohort study. Okay, a cohort study observed a long period of time a group of individuals who meet a set of selection criteria. Cohort study juga usually examine a sample of youth often within a particular city or metropolitan area, and then observe patterns of delinquency and correlated among the sample over a period of time. Cohort study ni longitudinal, sebab tu dia kata tadi a period of time. Dia akan siasat satu kes tu sampai habis, dia akan ambil masa yang lama. Dia takkan kaji kes tu untuk satu point sahaja. Next, victimization studies. Delinquency juga boleh dimeasure by looking at the victims of the crime. Looking for the pattern who gets involved in the criminal behaviour. Macam tajuk dia victimization, so kita akan tengok kepada mangsa, bukan pelaku dia. Lepas tu, in this case, research looking for patterns of who gets involved in criminal behaviour. Most victimization surveys look at the circumstances surrounding the age or act of crime rather than the personal motivation of the offender. Next. So consequently, some students of delinquency discount a victimization survey as not very useful toward us understanding why juveniles commit crimes. So kebanyakan orang takkan pilihlah cara victimization study ni sebab dia macam tak accurate sangat. Okay, dalam victimization studies ni, diorang akan gunakan information to most of
their information akan dapat berdasarkan daripada National Crime Victimization Survey ataupun NCVS. Dalam crime survey in the NCVS ni dia terbahagi kepada dua, iaitu personal crimes dengan property crimes. Untuk personal crimes, dia ada violent crimes. Violent crimes ni when the offender use or threaten to use violence against a victim. Contohnya macam dia membunuh ataupun meragut. Untuk simple assault pula, dia mau kepada mengancam tanpa menggunakan fizikal. Contohnya dia macam pushing someone away from you in argument. Dia macam tak nak orang bantu dia ataupun dia tak nak attention daripada seseorang. Lepas tu verbally treating an individual with violence. Dia macam kau tak buat kerja aku bunuh kau. Dia lebih kurang macam tu. And then raising a fist and moving a threatened manner toward the person, macam aku tumbuk kau kalau kau tak buat benda ni. Lepas tu personal thief. Personal thief ni macam kecurian data peribadi lah. Ni more kepada macam hacking macam tu. Untuk property crimes pula, dia terbahagi kepada 3 juga, iaitu household burglary. Maksud dia macam pecah rumah, orang masuk rumah dia curi barang-barang kita. Lepas tu motor visual thief, dia macam more kepada kenderaan, macam kecurian motosikal, kecurian kereta ataupun apa-apalah yang berjenis motor punya. Lepas tu thief in general ni yang general punya, yang macam mencuri pun dikira dalam thief in general. Next. Okay, selanjutnya dalam a note on hate crime. Apa maksudkan dengan a note on hate crime ni? A crime motivated by bias against any one of several characteristic of victims that qualify a crime as a hate crime vary but usually include race, ethnicity, religion and sexual orientation. Next. Okay, saya ambil contoh berdasarkan buku ni. Dia bagi contoh kes Jena 6 yang mana ada 6 orang black people, black student terlibat dalam satu kes percubaan membunuh kepada seorang white student. Dia macam dalam buku ni dia cerita tak terlampau sangat. Saya search dekat Google, dia cerita yang black student ni mula-mula dia minta izin dekat white student. Dia tanya boleh tak duduk dekat bangku ni, sebab diorang tanya tu sebab takut bangku tu disediakan untuk white people je. So dia tanya, lepas tu dia tanya okey, habis macam tu je. Esoknya bila diorang datang balik pergi tempat tu, diorang tengok yang macam yang gantung yang untuk bunuh diri tu, tali untuk bunuh diri tu ada dekat pokok tu. So bagi diorang tu macam macam mana? Racist joke lah. Bagi diorang tu tak, diorang macam tak nak cakap tempat tu hanya untuk white people sahaja, bukan untuk black people. Sebab tu diorang bagi gantung tali tu. So disebabkan ketidakadilan tu, rasa ketidakadilan dalam diri 6 orang ni, so diorang pun tunggulah budak lelaki tu sampaikan dia koma. So diorang pun ditahan atas tuduhan cubaan membunuh. Next. Okay, seterusnya ada method. Okay, method yang pertama digunakan ialah study of gangs, yang mana often use observation and interviews with gang members as a basic for their information. Yang kedua, experimental method. People are studied in a confined setting, perhaps even a laboratory, and their behavior is observed, record and analyzed. Macam ni, experimental method ni, dia macam dia kaji seseorang tu, dia bawa satu orang tu masuk dalam lab, diorang kaji macam mana behavior dia. Contoh dia macam marah tanpa sebab, nanti diorang record benda tu, diorang akan analyse kenapa dia boleh tiba-tiba marah. Yang tu untuk experimental method. Okay, seterusnya untuk content analysis.
publish reports and newspaper account of delinquency activity, including gangs to get a better idea of delinquency in a particular population. Next. Okay, kita dah sampai summary. Untuk summary yang pertama, rates of delinquency in the United States have been falling since the middle 1990s, except for females arrested for drug abuse, the rate of which has been increasing since the middle 1990s. Yang kedua, rates of delinquency are higher for males than for females, except for some sex crimes such as prostitution and status offences such as running away. Macam yang Baya cakap tadi, yang perempuan mau kepada larikan diri. Yang ketiga, arrest and referral to court rates are disproportionately high for minorities, but some studies suggest that some of this disproportionality is because of discrimination against minorities. Yang keempat, racial and gender difference in rates of delinquency seems to be greater for official estimates of delinquency, such as arrest and court data, compared with self-report study, but this difference remain in self-report data. Dan yang kelima, rates of delinquency among males peak at around the age of 18 and for females at around age 70 and then decrease over the life course of both male and females. Dan yang terakhir, a small proportion between 5% and 10% of the juveniles are responsible for the majority of criminal and delinquent acts in a population of juveniles, and usually their crime are the more serious offences such as violent crimes. Okay, kita akan pergi seterusnya, kita akan pergi ke sesi soal jawab Q&A. Next. Untuk soalan yang pertama, in arrest data, they are the list of crimes that it. Yang ni yang masa mula-mula Baya terangkan topik yang pertama. Saya teka siapa yang fokus. Nak cuba. Boleh cuba, boleh. Okay. Ada dua, index often dengan non-index often. Betul. Yeay. Okay, soalan yang kedua betul. Okay, soalan kedua melibatkan apa tu karakteristik yang termasuk dalam a note on hate crime. Ada yang nak jawab? Nak try Baya, Tika? Boleh tak? Boleh try. Boleh. Jawapan dia race, ethnicity, religion and sexual orientation. Betul tak? Semula? Semula? Race, ethnicity, religion and sexual orientation. Okay, betul. Okay, terima kasih. Tanya Syakira. Okay, untuk soalan seterusnya, nyatakan 3 type of other method. Yang ni paling senang. Paling last. Siapa nak jawab? Tak ada yang nak cuba ke? Kalau nak cuba ni boleh ke?
Boleh. Kenapa fokus ya? Three types Okay, first study of gangs. Lepas tu experimental method dengan content analysis. Betul. Pandai lah. Bagus. Ada hadiah tak? Ada hadiah tak? Ada. Ada raya. Untuk Hus dengan Syak. Nanti tuntut Untuk apa nanti bagi? Raya. Terima kasih Hus dengan Syakira. Sama. Dan terima kasih Sama-sama. untuk semua sedia dengar.